Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan 我们一起来看神的话， dari Efesus 和以弗所书， pasal 以 yang 弗所 keempat 书第4章 ayat 17 sampai 32. 32节，就是以弗所书第4章17到32节。 Kami persilakan Cik Aicul baca di dalam bahasa Mandarin. 以弗所书第4章第17节到32，好，我们一起来，有圣经的我们一起来念。 学习看圣经哈，我教他们不用预备，要学习看圣经。 所以我说，却在主里确实的说，你们行事不要再向外邦人存希望的行事，他们的心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，良心既然伤尽，就方从私欲。 贪行种种的污秽，你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的。 有真理的仁义和圣洁，所以你们要弃绝谎言，个人以灵事说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷，总要劳力，亲手做真正事。 就可要余分给那缺少的人。不愧的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，就听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩赐相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini ya dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. 今天的神的话，就是我们从以弗所书第4章17到32节。Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia hanya ayat yang ke-31. 师母就是要念在印尼文念印尼文，就是从只有31节。 Pasal 4 ya, pasal 4. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 lagi ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. 我们现在来到你的面前， Kami membutuhkan Roh Kudus 我们需要你的圣灵 untuk melembutkan hati kami, 来软化我们的心， membuka pikiran kami, 也是开我们的思想， sehingga kami dengan rendah hati 使我们可以是谦卑的心， mau diajar oleh firman-Mu, 愿意被你的话教导， sehingga firman-Mu hari ini sungguh-sungguh boleh mengubah kami. 使你的话语今天可以改变我们的心， Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh boleh menegur kami. 使你的话也可以劝勉我们的心， Biarlah firman-Mu hari ini juga boleh menghibur, menguatkan kami. 使你的话也可以安慰我们的心， Dan menguatkan kami menjadi anak Tuhan. 也是可以兼顾我们成为你的儿女。
yang menyenangkan hati Tuhan. 收你喜悦的儿女。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，上帝。 Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. 求你帮助你的仆人，要分享你的信息，也是翻译的， Dan tolong setiap kami yang mendengarkannya. 也是帮助我们每一个人听你的话语的， Supaya kami bisa konsentrasi, 使我们可以专注， bisa diberkati oleh firman 也 Tuhan. 是可以我们也可以使你的话语被祝福。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Shalom teman-teman semua. 大家平安。 Ya, saya mau ceritakan sebuah kisah ya. 我要跟大家分享一个故事， Ada seorang aktris ya, 就是有一个演员， baru menikah selama 40 hari. 就是刚结婚40天， Namun tidak melewati 40 hari mereka sudah bercerai. 但是还不到40天，他们都离婚了。 Dengan alasan mereka berbeda dan 都是他的理由，他们都是不适合， tidak dapat diperdamaikan atas perbedaan mereka. 就是在他们的不一样当中无法再和好。 Mungkin kita merasa ini hal yang biasa saja terjadi pada artis. 可能我们会认为这个是常常在演员当中发生的事情， Jadi kawin cerai itu masalah biasa. 对他们来说都是结婚离婚是一个很正常的事情。 Sekarang pertanyaannya, apakah hal yang demikian kawin cerai juga terjadi pada orang Kristen? 现在的问题都是像这样都是结婚离婚的事情，是否也在我们基督徒当中也发生了呢？ Apakah juga akan terjadi? 也会发生吗？ Ternyata ada sepasang muda-mudi Kristen. 原来就是有一对那个年轻的基督徒， Pada saat pesta pernikahan, 当他们在庆祝结婚的时候， semuanya menyatakan dan memuji, wah ini pasangan yang serasi. 都是所有来的人都是说他们是一个都是很登对的，新郎新娘。 Ya, tetapi di beberapa titik setelah pernikahan mereka, 但是呢，在这个庆祝当中过了不久， masalah yang indah setelah baru menikah kan biasanya wah bulan madu, wah senangnya gitu ya. 通常都是结婚完都是有度蜜月嘛，这是非常开心的事情。 Lewat masa honeymoon, 这个度蜜月过后， masalah mulai datang. 问题就开始来了。 Nah, pasangan muda-mudi ini mulai merasa tidak cocok. Saya tidak cocok 所以 dengan 这 dia. 个新婚的人呢，就开始觉得他们是不适合的。 Maka mulailah perselisihan, pertengkaran muncul dan menjadi lebih sering. 所以就是开始会吵架啦，就觉得互相不适合啦，这样。 Terakhir mereka merasa, saya udah nggak cinta sama kamu. 最后他们发现说原来我是不爱你， Kita nggak cocok. 我们不适合， Lebih baik kita pisah saja. 我们比较好就是分开。 Kita lihat orang Kristen loh. 我们看这个是基督徒， Ternyata orang Kristen juga tidak kebal terhadap masalah kawin cerai. 原来基督徒也是对这个结婚离婚也是没有什么特权的。 Setiap dua orang yang hidup bersama dalam kedekatan pernikahan 就是两个人在这个婚姻里面生活的人， selalu ada konflik-konflik yang 就 terjadi. 是会有一些事情发生。 Meskipun orang Kristen, 虽然他是基督徒， pernikahan yang baik itu bukanlah pernikahan di mana dua orang itu cocok. 就是好的婚姻不是两个人是都是合得来的。 Ada orang merasa dua orang yang cocok pasti gak akan ada pertengkaran. 因为有些人认为说，如果两个人合得来，一定是没有什么问题在他们的婚姻当中。 Ternyata bukan ya, bukan karena cocok tidak cocok. Ya. Ya. Pernikahan yang baik adalah pernikahan di mana dua orang yang memiliki keinginan masing-masing 就是好的婚姻都是有两个
个人有他们自己的想要的事， tapi sama-sama mau belajar tunduk kepada Kristus 但是两个人就是愿意学习要怎么样顺服上帝， dan sama-sama mau belajar mengatasi perbedaan di dalam kasih 就 Kristen. 是两个人要互相要学习，要学上基督的爱。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹， baik di dalam kehidupan berumah tangga 不管是在我们的家庭当中的生活， maupun di dalam kehidupan bermasyarakat atau bergereja, 或是在社会，是在教会里面， selalu juga ada perbedaan karakter, perbedaan orang ya. 就是会看到，就是都是我们的不一样，就是不一样的个性，不一样的想法。 Ya. Jadi pasti ada perbedaan ini, pasti akan ada konflik. 那个在这个不一样当中，一定会有一些问题。 Apakah konflik dapat menyatukan anggotanya atau sesamanya? 这个问题是否可以把我们就是比如说教会的会有合一呢？ Ini sangat bergantung kepada setiap orang tersebut. 这个都是要靠每一个人。 Apakah orang-orang tersebut itu tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik? 是否每一个人知道要怎么样来解决这个冲突？ Bagaimana mereka menyelesaikannya di dalam Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan? 他们要怎么样来把这个冲突解决然后一起走在神的道路上？ Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip untuk menyelesaikan konflik. 就是使徒保罗也给我们一些原则，要怎么样来解决这个冲突。 Walaupun perikop yang kita baca hari ini Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini 虽然说我们今天念的经文就是以弗所书第4章17到32节， bukan secara khusus mengajarkan, membahas atau mengatasi konflik ya. 不是特地教导我们要怎么样来解决这个冲突。 Memang perikop ini itu mengajarkan supaya orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus itu bisa memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. 就是这个，就是要教我们这个成为基督徒，要跟非基督徒活出不一样。 Jadi ada perbedaan orang Kristen dan orang yang belum percaya 所 kepada 以这 Tuhan. 个基督徒跟非基督徒是有不一样的。 Ini yang memang ditekankan di dalam perikop ini. 所以这个就是在以弗所书所要教导的。 Tapi saya merasa ya, saya melihat ada prinsip yang bagus dalam perikop ini yang bisa kita jadikan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kita atau di rumah tangga kita. 但是在这个经文当中，我有看到，就是有很好的教导，要教导我们怎么样在我们的家庭当中，或是在我们活在社会当中来解决一些冲突。 Ya, yang pertama ya. 第一个。 Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 都是穿上我们新人，脱掉我们的旧人。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang dengan prinsip seorang dosen tentang baju. 就是我很喜欢，就是有一个教授关于衣服这一个， Dia selalu berprinsip kalau saya membeli baju baru, saya akan kalau saya membeli satu baju baru, saya akan membuang satu baju lama. 他的原则是我若买新的一件新衣服，我就把一件旧衣服丢掉。 Kalau dia membeli 2 atau membeli 3 atau membeli 5, maka dia juga akan membuang 2, 3 atau 5 baju 有 lama. 的时候他是买2件、3件或是5件，新 Sehingga 的他就把3件、5件旧的丢掉。 Sehingga lama kelamaan, coba kita tebak, bajunya tinggal apa? Baju, iya, semua bajunya akan tinggal baju baru saja. 所以他所留下来的全部都是新的衣服。 Ya, nah saya melihat ini sangat baik prinsipnya. Selain bisa menjadi semua baju baru saja yang kita punya, yang lama udah nggak ada. 所以我看到这个是一个很好的原则。 Tapi prinsip ini juga bagus untuk apa? Untuk supaya lemari kita tidak meledak atau rusak gitu. Kalau terlalu banyak lemarinya bisa jebol ya. 如果说我们舍不得丢的话，就是我们的衣服会越堆越多，然后衣橱可能会太重又坏掉。 Nah, saya lihat walaupun ini prinsip secara pakaian jasmani, 虽然是我看到的这个是肉体的衣服， ini juga bisa dipakai untuk prinsip-prinsip rohani. 这个也可以用在我们的属灵方面的那个原
原则上， ya, kita bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh. 我们可以成为一个成长的基督徒。 Kita harus menerapkan prinsip ini. 我们也要要做这个原则， Kita harus buang baju lama 我们必须丢掉我们的旧衣， dan menggantikannya dengan baju yang 然 baru. 后换新的。 Bagaimana ini bisa dilakukan? Yang pertama kita harus pertama-tama itu percaya dulu kepada Tuhan 我们 Yesus. 要怎么样来做呢？第一就是我们要先相信耶稣， Kita perlu dulu percaya kepada Tuhan Yesus, baru baju lama ini bisa ditanggalkan, 所以 ganti yang 当我 baru. 们先相信了耶稣，我们才有能力把这个旧衣脱掉。 Baru punya nengli ya. Kalau enggak tak akan bisa. 如果没有，我们是无法做到的。 Jadi prinsip ini bagus, kita harus tanggalkan manusia lama 所 kita. 以这个原则是好，我们必须把我们的旧的我脱掉， Ganti dengan yang baru. 这样子换新的。 Apa saja baju-baju lama itu? Ya. 这一些旧衣是什么呢？ Baju-baju lama dalam tanda kutip ya, tanda kutip dalam baju-baju rohani yang lama itu apa saja? 这个旧的我是什么呢？ Kita bisa lihat dari di sini ya, yang 可以 ditampilkan 在这里看 di 到。 ayat 17. Kalau punya Alkitab, kalau bisa bawa Alkitab, lihat Alkitab atau pinjam di belakang ada Alkitab ya. Nah, sifat-sifat yang lama atau baju lama kita ya 这 adalah 个 di 是 ayat 我们旧的个性，都是我们旧衣， di ayat 17, 就是在第17节， yaitu mereka memiliki kesia-siaan pikiran. 就是他们有那个妄想， Pikiran yang 希 sia-sia 望的心思。 ya. Efesus 4 ayat 17. Ya. Kemudian kita boleh lihat ya, orang yang memiliki kesia-siaan pikiran adalah orang yang tidak memiliki tujuan. 就是一个存希望的心事的人，都是没有目标的人。 Kalau ada tujuan pun itu adalah tujuan yang jahat dan sembrono. 如果说有目标的话，那也是不好的目标。 Ya, boleh dilihat lebih jelas tentang sifat-sifat lama ini ada di Roma pasal 1. 所以我们如果要看我们的旧的个性，就是可以在罗马书 Ya, Roma pasal 1 ya, ayat 21 ada. 第1章21节那边有 Dan seterusnya banyak itu sifat-sifat lama ya. Jadi saya tidak uraikan lagi. 是我没有再说更。 Kemudian yang ayat ke-18 就第18节， itu adalah pengertian yang gelap. 就是他们的心地昏昧， Ada kebodohan, ada kedebilan hati. 就是有一个Ayat 18 都是因自己无知， dan kedebilan hati. 对呀、自己无知啊， Itu kebodohan bukan? 我的这个。 Oke, kedebilan hati. Terus mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. 所以他们与神所赐的生命是隔绝的， Perasaan mereka juga tumpul. 然后他们心里也是刚硬。 Socan. Ya, yang 18 tadi ini. Kemudian yang 19 ke bawah. Ya, perasaan mereka tumpul. 良心既然伤尽， Perasaan tumpul itu maksudnya itu dia melakukan satu dosa atau kesalahan, sudah tidak merasa, hati nuraninya tidak menegur dia dan dia tidak merasa bersalah 那 lagi. 良心伤尽，就是意思就是说他做了一个罪的事情，但是他没有感觉，他的良心也不会提醒他。 Contoh sederhana, 最简单的比喻， misalnya saya suka berbohong. 比如说我很喜欢说谎话， Karena sudah sering berbohong, saya sudah tidak tahu bahwa bohong itu salah. 因为常常说谎话，所以我不知道说谎是错 Sehingga 的， saya menganggap saya melakukan bohong itu adalah wajar. 所以我会认为说我说谎话那个是很正常的事。 Nah, itulah perasaan mereka tumpul. 那就是叫做良心见上进的意思。 Ya, karena sering melakukan itu dan tidak ada ditegur dan tidak merasa bersalah, lama-lama kebal gitu ya, kira-kira gitu. Dia tumpul. 因为常做，然后没有人劝勉他，所以他就久来久之就没感觉。 Nah, itu beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat lama atau baju lama 这 ya. 个就是我们旧的 Nah, 我， orang yang lama juga selalu mengumbar hawa nafsu mereka. 就是然后旧的也是常常都是放纵他们的私欲。 Mengumbar nafsu itu bisa aja suka terhadap pornografi. 放纵有可能是喜欢那个
色情， suka melihat wanita yang seksi 很喜欢看那个漂亮的女生， dan sebagainya. Bisa juga mengumbar nafsu dalam arti mabuk-mabuk juga bisa ya. 也有可能意思就是放纵自己去 Mereka 喝 juga 酒醉， serakah. 他们也是很贪心， Perkataan mereka yang keluar dari mulutnya itu semua kata-kata kotor. 他们从他们口所出来的每一句话都是不好的， Kata-katanya semua menjelekkan orang atau menjatuhkan orang. 从他们出来的从他们出来的话语就 Dan 是 hati mereka 说 penuh 坏 dengan 别人， kemarahan dendam. 然后他们的心充满的那个恨， Juga kepahitan ya. 也是苦毒， Juga memfitnah orang. 也是会说别人的不是。 Nah, itu semua adalah ciri-ciri sifat baju-baju lama ya. 这个都是 Sifat-sifat lama. 旧的我， 旧的我还是旧的衣我们讲ya. I dalam arti baju rohani ya. Nah, kalau yang bagus kita bisa lihat di sebelah kanan ya. 就是好的，我们可以看在Kalau yang kanan 右 itu 边， kebalikan dari yang saya katakan 就 tadi 是右 ya. 边是跟左边就是相反的事。 Ya, jadi tidak ada dusta, berkata yang bagus, membangun orang, ya, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, ya, ada pengampunan, ya, ada kasih gitu. 就是好的就是没有什么欲望的语言啊，也是没有一个苦毒，没有恨啊，没有愤怒啊，就是那一些，然后就是会饶恕别人。 Nah, kalau kita lihat dari ayat 17 ini, Paulus hendak memperingati atau menegaskan kepada jemaat Efesus supaya mereka jangan hidup seperti orang yang belum percaya. 这个就是保罗要提醒以弗所斯的会众，不要那个活得像旧的我一样。 Ya, supaya mereka tidak hidup berdasarkan pikiran-pikiran mereka yang tidak berguna, yang sesat, 不要靠着他们的思想不对的思想来活， tetapi mereka justru mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. 但是他们要做上帝要他们所做的 Ayat 事。 18, Paulus mengingatkan 保罗提醒他们， supaya orang-orang Efesus ini juga jangan diselumuti dengan pemikiran mereka yang gelap. 就是保罗提醒他们，就是让他们的心不要被地呼， Jangan bebal. 就是不要刚硬。 Bebal itu juga bisa yang seperti tadi tumpul ya. 愚昧，不要愚昧。 tidak tahu bahwa dia sudah berdosa gitu. 就是像刚才我们说的，就是他的良心上进，就是不知道他所做的是有罪的。 Ya, Paulus juga menegaskan di ayat 19, jangan menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. 保罗也提醒我们不要放纵我们的私欲。 Jadi bagi orang Kristen Efesus, mereka butuh banyak sekali keberanian untuk berjalan tidak seperti orang-orang yang belum percaya. 就是所以这个在以弗所的基督徒，他们要有勇敢，要怎么样活着跟他们周遭的人不一样。 Karena mereka tinggal di tengah-tengah orang-orang yang banyak menyembah dewa Diana. 因为他们周遭都是很多都是拜偶像的。 Jadi mereka dikelilingi oleh teman-teman yang banyak menyembah berhala. 所以他们呢，就是被那个拜偶像的人团 Di 到。 tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala bisa mempengaruhi mereka memiliki pikiran yang tidak baik gitu, yang jahat gitu ya. 因为周遭都是拜偶像的，也可以 Karena kebanyakan 让他们呢影响他们有不好的想法。 kebanyakan orang yang menyembah berhala itu mereka dipenuhi dengan hawa nafsu yang zaman-zaman dulu ya. Mereka kalau menyembah dewa biasa selalu ada hawa nafsu bersetubuh dengan wanita-wanita di sekeliling kuil. 因为之前的那个在那边的拜偶像的，他们就是会有放纵自己私欲，跟所有的女人。 Jadi orang-orang Kristen Efesus tidak terlepas dengan pengaruh orang-orang teman-teman mereka yang demikian. 所以那个以弗所的基督徒呢，就是无法离开他们的那个影响。 Jadi mereka mendapat godaan yang besar terhadap pengaruh sekeliling mereka yang menyembah berhala. 所以他们有很大的引诱。 Mereka juga membutuhkan banyak keberanian untuk tidak berjalan seperti orang-orang yang belum percaya ini dalam hal
suka minum-minum. 所以他们也是需要很大的勇气， Mereka suka minum-minum, mabuk-mabuk. 很大的勇气，不要被喝醉。 Mereka juga dipengaruhi oleh film-film atau pemandangan-pemandangan cabul, ya, pornografi. 他们也是被那一些事情所引诱。 Zaman dulu juga ada klub malam, ya.之前也有夜店。 Mereka juga hidup dalam klub-klub malam. 他们也是在夜店里面生活。 Mungkin mabuk-mabuk, mungkin juga menari-nari, ya. 是在那边喝醉啊，或是在那 Juga 边 main kartu, 或 berjudi, 是 gitu 说 ya. 赌博啊。 Ada juga mereka yang main sihir, 也有Ya. 其实都是法术ya. 法术， Ya, dan banyak juga hal lain yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. 就是他们做了非常多的上帝不喜悦的事情。 Jadi mereka mereka perlu sekali ada tekad yang kuat untuk bisa menolak semua godaan itu. 所以他们需要一个就是一个决心，要来拒绝所有不好的事情。 Mereka juga sangat tergoda untuk masa itu, ya, tergoda terhadap orang-orang yang begitu mengejar kekayaan dan prestis diri, kebanggaan diri, ya. 所以他们也是就是有像他们那时候就是很追求财务的， Ya, 还 pada 有 masa 名 itu 誉的。 mereka semua orang-orang yang belum percaya itu berusaha mengejar kekayaan yang banyak, mengejar gedung rumah-rumah yang mewah. 就是为基督徒，就是他们所追求的，就是一些财务。 Mereka juga mengejar pembelajaran, belajar tinggi supaya mereka dapat pengetahuan yang tinggi. 就是他们也是在追求名誉。 Jadi mereka dihadapkan dengan pergumulan ini. Ikut mereka atau ikut Kristus. 所以他们就是在面对这些，都让他们要选择，要 Kalau 跟 ikut 随这些就跟随基督。 Kalau ikut mereka hal-hal baju-baju lama ini, ya, yaitu mengejar segala kekayaan dan sebagainya, mabuk-mabuk atau harta benda gitu, ya, mereka lebih gampang gitu, ya. 如果说追求那个旧的我，那是比较容易的。 Daripada kita harus menjaga diri, ya, terhadap pengaruh mereka yang jahat. Bisa aja mengejar kekayaan sah-sah saja, tapi ada yang mengejar kekayaan sampai terjerumus dengan cara-cara yang tidak benar gitu loh. 我们工作追求财务是对的，但是我们不要因此这样就是掉到罪里面。 Ya, kebanyakan mereka bisa melakukan cara-cara yang tidak benar. 因为通常他们所做的都是不好的、不对的事情。 Dan seluruh pikiran mereka itu hanya kepada itu, tidak kepada Kristus gitu. 所以他们的全心全意都是只为了追求那一些，然后没有追求基督。 Ya, gak ada memikirkan hal-hal rohani, hal-hal yang baik gitu. 只有没有在思想的属灵方面 Nah, 的事 kita 情。 lihat kondisi orang Efesus pada masa itu dan kondisi kita saat ini. 我们看那个以弗所的那时候的情况，跟我们现在的情 Saya 况。 merasa begitu dekat, ya. Kita juga dikelilingi orang-orang yang banyak yang menyembah dewa-dewa. 因为我觉得都是很相似，我们现在也是周遭很多都是拜一些偶像。 Kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang dibelenggu oleh mabuk-mabuk, minuman keras. 我们周遭也有被这个醉酒所捆绑的。 Kita mungkin juga dikelilingi oleh orang-orang yang suka menonton film-film porno. 我们周遭可能也很喜欢看那一些事情的电影的。 Kita juga mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang mengejar kekayaan dengan cara yang tidak baik. 在我们周遭可能也有是在追求一些财务用错的手段去追求的。 Lotre. Banyak yang mengejar kekayaan dengan apa? Berjudi atau dengan lotre. 就是其中一个都是会去签牌，然后是赌博来得到财富。 Ya, kita ada di sekeliling yang demikian. 所以在我们周遭都是有这一些人。 Ketika kita bertemu atau bergumul dengan orang-orang dekat yang tidak mengenal Allah, 在我们跟不相信主的人、不信主的人一起的，是在当中在挣扎的。 yang hidupnya jauh dari Allah, 就是他们的生命是在基督是非常遥远的。 yang hidupnya semata untuk memuaskan
berdasarkan nafsunya. 他们活着只为了自己的私欲， Baik nafsu makan, nafsu seks, nafsu segala macamnya 因 ya. 为不管是对吃的还是色情那一些， Ya. Juga mereka yang suka berdusta. 但是也是包括很爱说谎的， Juga mereka yang suka mencuri. 也是包括那些喜欢偷窃的， Mereka yang suka memendam rasa dendam, 也是在心里会把一些恨放在心里的， marah, 愤怒， bertikai, 很喜欢dan fitnah. 就是说一些伪见证的，诽谤别人的。 Bagaimana kita menanggapi atau bersikap terhadap situasi yang demikian? 我们要怎么样来面对这样的事情呢？ Apakah kita tetap sama dengan mereka 我们是还是要跟他们一样 dan 吗？ merasa tidak apa-apa? 或是说那没关系？ Biasalah itu kejar harta kan biasa. 那个是一个很常发生的 Mengumbar 一般的 nafsu 事。 juga 那 biasa. 个放纵私也是一，也是 Berdusta 一 juga 般。 biasa. 所以就是说谎话也是很正常。 Kita merasa tidak apa-apa 我 dengan 们 kondisi 觉得 demikian. 我们觉得那一些都是没有关系的， Atau sebaliknya. 或是说反过来，相反的。 Ya. Mari kita sama-sama merenungkan bagaimana sikap kita ya. 我们一起来思想，我们该怎么样来面对这些。 Ketika kita melihat situasi seperti Efesus tadi ya dan saat ini mirip ya. 所以我们看到就是以弗所那时候的情况跟我们现在是一样的， Ya, 很像， yaitu kondisi yang tidak baik bagi pertumbuhan kita, 就是对我们的成长是不好的， yaitu situasi yang penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik. 就是充满不好的一些个性的。 Bagaimana kita menghadapinya? 我们要怎么样来面对？ Ya, saya mau kasih satu ilustrasi ya. 我要说一个比喻。 Waktu kita melihat satu orang memakai satu baju terus dan tidak dicuci, pakai terus setiap hari. 如果说我们看了一个人穿那一件衣服，每天都穿，然后不晨洗， Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi bisa aja berminggu-minggu terus pakai baju ini. Misalnya saya hari ini pakai ini, besok ketemu bapak ibu saudara pakai baju ini lagi, besok saya pakai ini lagi, besok saya pakai ini, terus menerus pakai ini. Apalagi kalau saya kerja menanam cocok tanam ya, tanam padi, saya pakai baju ini terus saya datang kepada teman-teman semua. Apa rasanya? Bagaimana perasaan 我穿 teman-teman? 这件衣服不是只有穿1天2天，就是不断的，可能是好几个礼拜，也是去田里工作也穿一样的衣服，然后就遇见你们，那你们的感觉是如何的？ Bagaimana ibu-ibu? Enak? 会觉得舒服吗？ Pasti nggak enak dan pasti bau dan mungkin kita akan takut ya, kita akan menjauh dari orang 一定 tersebut. 是不舒服，然后会有一些不好的味道，可能我们会逃离哈。 Nah, terhadap masalah fisik, baju fisik begini kita bisa merasa tidak sedap, tidak enak kalau dia dipakai lama. Ya. 我们穿的衣服，如果说我们常穿没有换，我们就会觉得不舒服。 Tapi bagaimana dengan baju rohani 但 kita? 是我们属灵的衣服， Baju rohani yang terus kita pakai, tapi baju rohani yang lama, yang jelek-jelek itu terus kita pakai. 我们所穿的那个属灵的衣服，就是那个旧的我，就是不好的，我们都是不断的穿那一些。 Kira-kira bisa menimbulkan bau busuk nggak? 那会不会造成不好的味道吗？ Bisa nggak? 会吗？ Bisa nggak? Bisa, tapi bukan bau yang seperti kita cium dengan bau baju 会，但是 jasmani 不 ya. 像我们在那个一般可以。 Bau busuknya adalah orang akan lihat kita, ini orang menjijikkan, ini orang mengerikan, menakutkan, jahat sekali gitu. 它的臭味都是别人会看我们这个人很坏，这个人就是不好的。 Ya, jadi kita bisa merasa bau ketika melihat baju jasmani orang nggak diganti-ganti ya. 我们可以感到那个有臭味，如果我们看一个人不成坏。 Biarlah ini juga boleh mengingatkan kita. Kita juga akan menimbulkan bau busuk rohani ketika kita tidak mengganti baju rohani kita dengan yang baru. 这个也是提醒我们当我们的属灵的衣服没有去更换的时候，这个也会有一些不好的。 Makanya Paulus menyarankan atau Paulus menegaskan. 所以保罗就是有提醒我们，
menegaskan kepada orang Efesus, termasuk kepada saat hari ini, kepada kita saat ini ya, supaya kita menanggalkan baju yang bau ini, baju lama ini, baju yang penuh nodah ini, penuh dengan dosa ini, dilepaskan dan digantikan dengan baju yang baru, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. 保罗也是提醒我们，我们必须把我们的旧的我脱掉，穿上新的我。 Nah, satu contoh lagi saya akan memberikan contoh ya. 还有一个 Contoh kita masih hidup di dalam atau kita masih tetap memakai baju rohani yang lama. 如果说我们还是在穿我们的旧的我， Saya pakai contoh saya sendiri. 就 Ya. 是我就是拿我自己当一个比， Saya dulu sudah percaya ya, yang cepat saya tanggalkan baju lama saya, yang cepat saya tanggalkan itu adalah cakap kotor. Ya. 就是我之前呢就是很喜欢说脏话。 Jadi sebelum bertobat, saya ini adalah manusia lama. Sebelum bertobat ya, saya suka ngomong cakap kotor gitu ya. 就是我还没信主之前，就是我很喜欢说一些脏话。 Jadi orang yang sudah percaya, sudah ditebus Tuhan harus berubah. Jadi saya ditinggalkan, kamu harus berubah ya, harus kenakan manusia baru, kenakan baju baru, baju rohani yang baru. 但是当我信了主的时候，我就是被提醒说你要改变，你要穿新的我。 Jadi yang pertama saya tanggalkan adalah cakap kotor. 所以我第一次该做的就是要离开这个说脏话。 Dan ini sangat cepat bisa saya tinggalkan 这 dengan 个 cepat. 我可以很快就是离开这个坏习惯， Memang dengan pertolongan Roh 就 Kudus. 是圣灵的帮助。 Ya, tapi ada satu baju lama rohani saya yang sulit sekali saya tanggalkan. 但是我有一个属灵的旧衣很难脱掉的。 Bisa hari ini saya tanggalkan, besok saya pakai lagi atau lusa saya pakai lagi. 今天我脱掉，明天我又把它穿回去。 Apa contohnya? Yaitu amarah. 那就是我很容易愤怒。 Nah, suami saya semalam saya tanya suami saya, saya ada berubah nggak ya? 他就问我传道说我有在改变吗？ Dia bilang ada. 他说有， Sedikit. 一点点。 Apa itu? 那是什么呢？ Dia bilang judes. 主的是说很辣， Berarti saya sangat amarah saya tinggi ya. 就是很凶啊，对，很凶。 Wah, saya kalau marah itu lama. Terus kalau saya ikuti kehendak diri saya, nafsu saya itu, kalau saya ikuti, saya akan marah berjam-jam, bisa lama gitu ya. 对，就是我很容易发怒，就是当我不喜欢的事，然后我就会很生气， Prakteknya lama. 然后会练很久。 Makanya contoh dulu mungkin wah gitu ya, ini orang ya galak banget, marahnya lama banget gitu. 所以传道会认为说我一生气都会要很长的 Dan 时 ini 间， saya bergumul lama sekali ya. 但是对这一件事情我就是挣扎了 Kadang 很久。 bisa dikontrol. 现在我可以控制它， Karena ayat tadi ada katakan dan marah jangan sampai matahari terbenam. 就是像刚才被提醒，就是愤怒不要到日落。 Nah ayat ini terus ingatkan saya. 所以那个经文都提醒我， Waktu saya marah sama contoh, rem, harus rem ya, harus rem. Jangan lagi, jangan sampai tidur gitu loh. 所以当我对传道还有那个生气的时候，我就跟提醒我自己说我要刹车，要刹车。 Harus sacer ya. Tapi ada waktunya saya bisa, ada waktunya nggak bisa sampai malam dia tidur pun saya ganggu terus saya marah gitu terus sampai 有 nggak 的 bisa 时候 tidur 我 ya. 可以控制，但是有时候也控制不了。传道在睡觉，我还在生气1点半。 Nah, hal ini membuat saya bergumul, aduh Tuhan, tapi saya sudah punya Tuhan, kenapa masih nggak bisa kontrol amarah saya? Kok saya masih terus pakai baju lama ini ya? 所以我就是问主了，为什么我无法控制这个，我还是在穿我的旧衣呢？ Terus dicoba, masih sulit. Kenapa ya? 我还不断的去试着，但是还是很困难。 Nah, kita lihat cara yang kedua ya. Tadi kan cara pertama menyelesaikan konflik juga bisa dengan cara yang kedua ini yang nanti saya lanjutkan dengan kesaksian saya tadi. Contoh saya tadi ya. Yaitu kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. 我们需要圣灵的帮助。 Ya, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus dalam arti begini. Ternyata kadang-kadang ada di dalam hidup kita yang kita tidak sadar. Dulu mungkin kita dilukai orang sampai sehingga hari ini kita nggak sadar itu kita pernah dilukai. Terus itu lewat gitu saja sehingga kita nggak tahu
masalah itu telah membelenggu kita, membuat kita nggak bisa lepaskan pakaian baju rohani kita yang lama untuk ganti yang baru. 之前可能是我们有被人家伤害，然后我们就是就是没有把这个事情解决，然后一直放在心里，然后就是我们就是masih ingat，所以我们还是在穿这个旧衣，就是被伤害的那种感觉。 Jadi maksud saya dulu mungkin ada trauma atau ada sesuatu hal yang membuat melukai kita, terus tidak kita bereskan gitu. 就是意思就是说，我们之前都是有一些创伤，然后我们没有把这个创伤解决。 Nah, kalau tidak dibereskan, maka efeknya itu kita nggak bisa menanggalkan pakaian lama kita itu. 如果说我们没有把这个创伤解决的话，就是我们无法把我们的旧衣脱掉。 Nah, kelemahan kita atau sifat lama kita nggak mampu kita keluarkan, lepaskan. 所以我们就无法把我们的旧的我脱 Jadi 掉。 kita sangat perlu Roh Kudus menerangi kita, membuat kita ingat atau kita harus tenang teduh di hadapan Dia dulu ya. Terus minta Roh Kudus tolong terangi kita, ingatkan kepada kita apa yang pernah kita alami, disakiti orang atau keadaan apa yang dulu pernah melukai kita sampai kita tidak bisa melepaskan sifat jelek kita itu. 所以我们很需要那个圣灵来照亮我们，来提醒我们，或者是我们有什么创伤，我们还没有把它脱掉的，所以到现在我们还在穿着那个旧衣。 Nah, saya selidiki saya sendiri. Saya lanjut yang kesaksian saya tadi ya. 所以我在继续我的之前的例子。 Ternyata saya bisa memiliki amarah begitu itu persis dengan mama saya. 我就是很容易愤怒，那就是跟我妈妈一模一样。 Sifat saya sama persis dengan mama saya. Setiap saya marah saya selalu melihat, yo, kok mirip banget dengan mama saya. Kenapa ini ya? 就是我的个性跟我妈妈就是一模一样。 Saya mau melepaskan nggak bisa gitu. 所以我是就是好像不晓得。 Dan memang melalui pertolongan Roh Kudus juga ada pertolongan konselor. Saya juga ada cari konselor waktu kuliah dulu di kuliah teologi di Indonesia dulu ya. 所以就是虽然是有就是有些像我妈妈就是遗传的，或也是有顾问的帮助。还在印尼的时候， Ya, jadi dulu di Indonesia saya konseling, tapi waktu konseling itu disuruh tenangkan diri, tanya Tuhan, apa dulu yang trauma atau ada sesuatu hal yang membuat saya tetap ada di dalam amarah itu gitu loh. 所以这个辅导呢，就帮助我就是为什么我会活在愤怒当中。 Jadi saya mungkin dengan doa ya pertolongan Tuhan, saya diingatkan bahwa dulu saya waktu di kandungan mama saya. 这个呢，通过祷告的时候，我就被提醒。之前我在我妈妈的腹中的时候， Mama saya itu waktu hamil saya itu mau menggugurkan saya, dia nggak mau saya gitu mau 当 buang. 她怀我的时候，她想把我拿掉，就是不想把我生下来。 Ya, karena anaknya yang di atas ada 4 sudah masih kecil-kecil, muncul saya. 因为那个前面有4个了，然后又就不是姐妹多了我一个有兄弟姐妹啊，兄弟姐妹有4个在我的上面啊。就saya yang kelima dan saya dekat dengan kakak saya beda 1 tahun. 所以我是第5个，然后跟上面的姐姐就差1 Karena sangat 岁。 dekat, makanya mama saya agak stres gitu ya, mau menjaga gitu banyak gitu. 因为那个年龄太相近，所以妈妈有一点想要拿掉。 Jadi mau buang aja anak ini biar meringankan bebannya juga. 所以想要拿掉就是不要增加他的负 Nah, 担。 ternyata waktu mama kita mau menggugurkan kita punya akhirnya kita terus sampai besar. Saya selalu merasa mama saya nggak sayang saya. 就是因为妈妈有这个的意念，所以就是让我感觉到我长大，就是妈妈就是不 Jadi 要 saya 我。 terus merasa saya ini anak tiri mama 就 saya. 是好像我是家里的妓女是吗？妓Tiri anak 妓 tiri. 女，妓女妓女吧？ Nggak tahu saya. 不是多余的。anak tiri Anak tiri bukan 不是不是我的妈妈生的啦，这样。不是我妈妈生的. Jadi saya selalu merasa saya ini orang yang dibenci mama, tidak disayang mama, gitu ya. Terus saya selalu merasa mama nggak adil sama saya, lebih sayang adik saya, gitu ya. 所以我会常常感觉到妈妈不爱我，就是对我不公平。 Jadi saya selalu ada mungkin di dalam diri saya ada kemarahan. 所以在我心里是有愤怒的。 Jadi saya selalu tanpa sadar saya meniru mama saya, gaya mama saya yang tidak baik itu semua. 就是当我就是
当巴萨的都是不晓得，我是在模仿我妈妈。Tanpa sadar saya sudah meniru mama saya sehingga saya merasakan, wah kalau saya marah persis dengan mama 所 saya. 以当我无意识中，我就是在模仿我妈妈，所以我跟她一模一样。 Nah, itulah yang menyebabkan saya tidak bisa sembuh, saya tidak bisa lepaskan baju lama 这 saya. 导致我无法痊愈，就是脱掉这个旧衣。 Justru 旧的行为yang nggak bagus itu amarah saya. Ya, saya nggak bisa melepaskan amarah 所 saya. 以我无法离开我的愤怒。 Sampai ini saya tahu, 到我知道， nah, saya tahu mama saya mau gugurkan saya, terus saya berdoa mengampuni mama saya, terus saya berdoa untuk menerima mama saya, untuk berdamai kira-kira dengan mama 所 saya. 以当我知道我妈妈要把我拿掉，我就是祷告，就是求上帝帮助，就是我可以跟我妈妈和好，也是原谅我妈妈。 Nah, sejak itulah amarah saya mulai dapat saya kendalikan. 从那开始就是我的愤怒，我可以去控制， Sedikit demi sedikit saya bisa kendalikan. Dan hari ini contoh bilang ada perubahannya. 就是一点一点我就可以控制它，然后到现在传道说有在改变， Sudah tidak terlalu judes katanya 就 gitu. 是不会很凶的。 Nah, 感谢赞美主哈. Nah, jadi memang tahap kedua ini sangat perlu kita pertolongan Roh Kudus. 就是这个第二段呢，就是我们很需要圣灵的帮忙。 Ya, kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita 就是我们需要圣灵来提醒我们， sifat lama apa yang masih cantol, yang masih kita pakai untuk bisa kita lepaskan. 我们旧的个性就是我们需要脱掉的。 Mungkin kita hari ini nggak sadar, datanglah kepada Tuhan. 可能我们现在不晓得，然后来到主的面前， Kita perlu datang minta Roh Kudus serangi kita. 我们需要求圣灵来照亮我们。 Sama sebetulnya ada satu cerita juga sih, sebenarnya sama. Dia juga begitu ya, juga mau digugurkan mamanya, ya. Dan akhirnya dia juga berdamai dengan mamanya, baru sifat lamanya bisa dia selesaikan gitu. 就是我们需要，就是先原谅对我们有过错的人，这样才有办法来脱掉我们的旧衣。 Ya. Demikian juga dengan seorang anak yang gampang sekali jatuh di dalam dosa seksual. 这个也是有一个，就是很容易掉在情欲当中的一个青年人。 Ya, dia ketemu siapa aja gampang sudah melakukan hubungan 就 seksual. 是不管遇到谁，就是很容易就是发生的关系。 Kenapa bisa demikian? Dia tahu itu salah, dia mau untuk melepaskan diri, tapi nggak bisa. 为什么会这样呢？他知道他所做的是错的，但是他无法无法拒绝这一些事 Ya. 情。 Jadi orang yang demikian itu ya, dia perlu pertolongan Roh Kudus. Dia mau menanggalkan itu ya, tapi nggak bisa. Dia perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan dia kenapa dia bisa begitu. 所以这样的人，他需要圣灵来提醒他，为什么我会变成这样的一个人。 Dan setelah ditelusuri dan dengan pertolongan Roh Kudus, dia sadar waktu kecil ternyata dia pernah dilecehkan oleh tetangganya. 就是当他就是在去回想，然后也是圣灵的帮助当中，他就想起他小时候都是有被本来在汉地方那样对性骚扰， 性骚扰, 对. Karena dia pernah dilecehkan oleh tetangganya dan dia abaikan itu, dia nggak mau tahu, sehingga tanpa sadar dia merasa itu nggak pernah terjadi. 所以他小时候有被邻居性骚扰过，他就把它当作没有这回事，但是他不知道那个创伤是还存在的。 Ketika dia tidak mau menyadari itu ada terjadi dalam dirinya, 当他不晓得不要承认这件事情发生在他的身上， dan dia tidak mau mengampuni orang yang melakukan kepada dia, 他也不愿意去原谅对他性骚扰的那个人， juga tidak mau mengampuni dirinya 也 sendiri, 是不原谅他自己， maka dia akan tetap jatuh di dalam itu dosa seksual. 所以他还是活在这个情欲当中， Dia akan mudah sekali tetap jatuh dalam dosa seksual. 就是很容易都是跌在那个情欲的 Dia 罪里面， akan sulit
sulit menanggalkan baju lamanya ini. 他会很难脱掉这个旧衣， Jadi dia perlu pertolongan Roh Kudus 所以他需要圣灵的帮助， untuk mau berdamai dengan dirinya 就 sendiri, 是要跟自己和好， mengampuni dirinya 来 sendiri, 原谅自己， mengampuni orang yang melakukan 来原 perbuatan 谅 tersebut, 来原谅那个性骚扰他的那个人， ya, dan mau menerima kenyataan dia pernah mengalami hal 也 itu. 是来接受事实，说他遇见过这样的事情， Dia baru bisa pelan-pelan lepas dari belenggu dosa 这样他 seksual. 才可以慢慢的从这些捆绑里， Dia baru bisa mampu melepaskan baju lamanya. 他才有能力来脱掉这个旧衣。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹， jadi ya, kita mau menyelesaikan konflik, 如果我们要解决冲突， kita sangat perlu menanggalkan manusia lama kita. 我们很需要脱掉我们的旧的我。 Kita juga perlu pertolongan Roh Kudus supaya kita tahu apa yang membuat kita berdosa atau tetap menggunakan baju lama. 我们也需要圣灵的帮助，让我们知道为什么什么东西导致我们犯罪了。 Dengan demikian, konflik itu bisa diselesaikan dengan jalan Tuhan dengan baik. 这样的话，我们才有办法解决我们的冲突在主里面。 Dengan demikian kita juga bisa bertumbuh, 这样我们也可以成长， ya, menjadi teladan atau saksi bagi sekeliling kita. 都是可以成为一个榜样，也是可以成为见证。 Jadi manusia lama itu atau baju lama itu kalau terus kita pelihara, terus kita pakai, 如果是要是旧的我们还是穿着的话， itu bisa menjadi satu lubang atau satu celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. 那可以成为一个洞，给魔鬼来让我们堕落。 Ya, itu menjadi satu pokok buat iblis terus buat kita konflik sama orang gitu. 所以我们就会会跟别人有冲突的。 Ya, kita bisa terus berkonflik dengan orang yang terdekat di rumah tangga kita atau yang di gereja atau di masyarakat. 可能是在我们最亲近的人有冲突，或是说在社会当中，或是在教会当中。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, 因此，弟兄姐妹， marilah kita cari lubang itu, 我们来找这个破口， yaitu sifat-sifat lama kita, 就是我们旧的我， ya, yang membuat kita konflik dengan orang, 就是使我们跟别人有冲突的。 dan kita cepat-cepat minta pertolongan Tuhan, 我们要赶快来求上帝的帮助， dan pertolongan Roh Kudus, 就是也是圣灵的帮助， supaya menutup lubang-lubang sifat lama 来 kita, 遮盖这一些破口， supaya ini bisa dilepaskan. 使这个旧的可以被脱掉。 Ya, jadi kita perlu cari itu ya. 我们需 Jadi 要找。 hari ini PR kita cari 今 apa 天的功课都是我们要找 lubang-lubang sifat-sifat lama kita itu. 我们的那个旧的个性的破口是什么。 Kalau belum dapat, doa setiap hari, doa setiap hari. 如果我们找到了，我们要每天不断的祷告， Ya, doa setiap hari supaya Tuhan terangi apa kelemahan kita atau apa trauma yang buat kita nggak bisa lepas dari itu. 就是我们要不断的祷告，求主都是照亮我们，让我们知道我们的创伤是什么。 Ya, supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik. 我们可以成长，也可以解决这一些冲突。 Jadi ingat ya PR kita ya, 这个是我们的功课， cari kelemahan apa, sifat lama kita apa, atau lubang itu ya, apa. 就是找我们的缺点，还有我们的破口是什么。 Dan PR yang kedua, 第二的功课呢， ya, untuk bisa bertumbuh dan bisa menyelesaikan konflik. 让我们可以成长，也是解决一些冲突。 Kita mau atau kita rela mau terbuka, 就 ya, 是我们要打开我们的心， untuk ditegur, 就是愿意被劝勉， ya, 也是被提醒， oleh orang-orang sekeliling kita. 就是我们周遭的人啊，我们愿意被我们周遭的人提醒和劝勉。 Teman-teman siap? 你们 Siap nggak untuk saya tegur atau contoh tegur? Contoh ingatkah?
你们预备好了吗？如果说被我提醒或是传道提醒的时候， saya bersedia untuk kalian tegur, untuk kalian ingatkan saya. 我愿意你们提醒我，也是或是说劝勉我。 Kalau kalian melihat ada sifat jelek saya atau sifat lama saya yang tidak baik 如果你们有看到我不好的个性， yang menjadi batu sandungan. 都是可能会变成别人的绊脚石的。 Ya, jadi PR kita dua 所以我们 cari 有两 itu, 个功课，都是第 kemudian 一， siap hati untuk ditegur, 就是 diingatkan. 预备好心被提醒或者被劝勉。 Ya, kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助我们， Ya, untuk bisa menanggalkan baju lama dan dipakaikan baju baru. 使我们有能力来脱掉我们的旧衣，穿上我们的新衣。 Ya, kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. 我们天上的主，我们感谢你今天的信息， Terima kasih mengingatkan kami 感谢你在提醒我们， supaya kami mau melepaskan sifat-sifat lama kami 你使我们要脱掉我们的旧的我， dan digantikan dengan sifat-sifat baru, 你被新的我所代替， yaitu sifat-sifat yang diterangi oleh Kristus. 就是你所喜悦的一些事。 Tolonglah kami Tuhan. 求你帮助我们， Berilah kami hati yang lembut, 给我们一个柔软的心， yang bersedia untuk Tuhan bentuk, 就是愿意被你塑造的心， yang bersedia untuk ditegur dan diingatkan 就是愿意被你提醒和劝勉的心， oleh sekeliling kami, 也是我们周遭的， supaya kami bertumbuh 使我们可以成长， dan supaya kami bisa menyelesaikan konflik di antara kami. 也使我们可以有能力来解决我们的冲突。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，上帝， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福。